Assalamualaikum guys. Sebelum kita sembang untuk topik hari ni, aku cuma nak maklumkan dekat korang, Alhamdulillah aku dah keluarkan jenama pakaian aku sendiri. Jenama pakaian tu. Dan aku dah keluarkan design t-shirt aku. Yang pertama, yang mana korang boleh dapatkan melalui WhatsApp. Aku ada kongsikan link dekat pin komen. So kalau korang berminat untuk beli, korang boleh WhatsApp nombor yang aku bagi tu. Assalamualaikum guys, welcome back. Kita kena admit, dekat dalam dunia ni memang ada benda yang kita sayang dan kita kena admit juga ada benda yang kita sayang sampaikan kita tak sanggup nak buang disebabkan oleh sentimental value. Paling legend yang aku boleh bagi, bantal busuk. Bayangkan, 26 tahun lepas kita beli elok, warna putih, bersih, suci, berseri. Sekali sampai sekarang ni, dah jadi hitam, berkeladak, siap berpeta lagi. Itu pun relax, tak ada hal duk sedut hari-hari. Dan bayangkan, kalau kata benda tu hilang, macam mak hilang anak weh. Tapi aku rasa bantal busuk tu still okey lagi lah. Kalau kata nak dibandingkan dengan apa yang dia alami, apa yang dilalui oleh penduduk-penduduk dekat rumah flat ni. Hari ni, kecoh dekat social media bila kata ada pengguna Twitter yang berkongsi beberapa keping gambar yang menunjukkan situasi dekat rumah kakak dia, yang mana kita boleh tengok dekat situ ada seorang penghuni ni, ya Allah ya Tuhanku, dia simpan barang daripada dalam rumah dia tak cukup lagi, dekat luar rumah dia tak cukup lagi, dekat rumah jiran dia pun ada juga barang-barang yang dia simpan. Dan ikutkan kata-kata pengguna Twitter ni, dia punya bau tu memang masa membak lah. Rumah flat ni aku difahamkan terletak dekat Taman Medan, dan ikutkan lagi maklumat daripada pengguna Twitter ni, laporan kepada management flat dah buat, lepas tu dekat MPPJ pun dia dah buat juga, tapi tak ada apa-apa tindakan susulan. Dan akhirnya dia punya last resort dia, terpaksalah dia berkongsi dengan kita dekat media sosial dengan harapan supaya perkara ni dapat dipanjangkan. Bila kata dah jadi viral, makanya pihak berkuasa cepat sikit buat kerja. So dekat sini aku bacakan sikit luahan daripada pengguna Twitter ni. Aku tak tahulah ni rumah ke tempat penyimpanan sampah. Ni dekat sebelah rumah kakak aku. Disebabkan banyak sangat barang dia kumpul sampai susah nak jalan. Kau kena pusing satu round floor untuk pergi ke lift dekat area rumah dia. Dah lah lift lagi satu tu rosak. Menyusahkan orang betul. Actually kakak aku pernah buat report, tapi still tak jalan. Owner rumah tu buat tegak je. Selfish nak mampus. Geram weh. MPPJ pun kakak aku pernah report. Management flat ni, tak jalan juga. Tak faham ah. So kalau tanya aku sekarang ni, aku akan cakap kita netizen ni, masyarakat ni, jangan kecam dulu. Sebabnya kalau tengokkan daripada apa yang jadi, kalau tengokkan daripada keadaan rumah penghuni ni, berkemungkinan besar yang dia ni ada hoarder disorder. Hoarder disorder ni ialah satu mental illness yang mana siapa yang terkena ni, dia akan rasa macam apa saja yang dia ada tu dia akan rasa sayang untuk buang, walaupun benda tu sebenarnya dah tak boleh digunakan ataupun dah expired dan sebagainya. Dan antara sebab kenapa orang boleh kena hoarder disorder ni ialah kerana satu, dia ada trauma masa lampau yang menyebabkan dia rasa macam dia rasa sakit bila kehilangan orang yang tersayang. Jadinya apa saja yang dia ada tu dia tak nak lepaskan. Diibaratkan macam kau lah, ex kau dah ada pasangan lain, kau masih lagi tak boleh nak move on, masih lagi duk mengadu domba dekat social media, dia punya update status hari-hari menyedihkan. Itulah dia, tak boleh move on, tak boleh nak melepaskan. Tapi tu hoarder disorder lain lah. Jadi, untuk aku sebenarnya penghuni ni dia perlu dibantu. Tak kisahlah sama ada daripada jiran ataupun sahabat-sahabat ataupun daripada keluarga dia. Dia laporan tetap kena buat, tindakan tetap kena jalan, dan mungkin jiran-jiran boleh dapatkan bantuan daripada ahli keluarga dia untuk pujuk dia supaya kawasan rumah dia tu perlu dibersihkan. Dan kita harap supaya ada ahli keluarga penghuni ni dapat pujuk penghuni ni untuk pergi dapatkan rawatan ataupun dapatkan bantuan daripada doktor pakar. Dia aku faham dalam masyarakat kita benda-benda macam ni dia tak ada awareness. Ya. Makanya let's say kalau kata kita demam barulah kita pergi klinik. Ya. Kalau kata kita luka barulah kita pergi ke hospital dan sebagainya. Tapi bila kata kat dalaman ni, sakit dalaman ni, kita rasa macam benda tu kita je yang kena tanggung. Sebenarnya tak. Ya.
kita boleh pergi ke hospital untuk dapat rawatan dengan pakar psikologi, psikiatris dan sebagainya. Dan benda ni kita perlu terapkan dalam diri sebabnya jumlah mereka yang mengalami mental disorder, mental illness ni semakin lama semakin tinggi. Bukan saja kat Malaysia, satu dunia. Kita tak kisah dekat mana, dekat rumah, dekat sekolah, dekat college, dekat tempat kerja, kita tak didedahkan macam mana cara untuk tangani benda macam ni secara saintifik, ataupun senang kata kita tak diajar perkara-perkara macam ni, kita boleh dapatkan bantuan daripada orang lain. Apapun pada pihak berwajib, orang dah komplain tu, apa salahnya pergi buat kerja? Takkanlah nak tunggu viral baru nak tergedik-gedik pergi settlekan benda ni semua. Dan akhir kata pepantun, memang pedih kalau dicucuk, lebih seksa kalau dipatuk. Kumpul sampah memang buruk, kumpul skandal lagi teruk. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.